Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali dalam bacaan kita dalam kitab yang kita dah sebutkan sebelum ni, iaitulah menghidupkan sunnah-sunnah yang dilupakan. Itu buku yang kita baca sebelum daripada ni, dan kita dah nyatakan bagaimana cintanya para sahabat Nabi kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila dia tahu sesuatu sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia umpama menerima satu perbendaharaan yang sangat berharga, perbendaharaan yang sangat bernilai. Dan kalau boleh mereka nak bagi tahu kepada semua orang bahawa inilah perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sebut banyak kali satu cerita yang dikongsikan oleh seorang doktor tentang akhir hayat seorang pesakit dia, yang mana pesakit dia ni sudah berusia tua dah. Pada usia tua dia dengar satu hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dua kalimah ringan di lidah. Ringan di lidah, tapi timbangan dia di akhirat sangat berat, dan dia disukai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dia tahu hadis ni sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari. Dia punyalah, setelah dia tahu hadis ni, punyalah dia sayang kepada hadis ni, sehingga dia jumpa siapa pun dia akan bagi tahu kepada orang tu, kamu pernah dengar tak hadis ni? Sampai dia akhirnya jatuh sakit dan koma. Bila dia koma, dirawat di hospital. Doktor yang merawat dia ni, dia kata satu hari setelah lama dia koma, dia sedar. Maka kami pun pergi kat dia. Celak-celak mata pakcik tua ni bila tengok doktor, hak keluar daripada mulut dia, doktor tahu tak satu hadis Nabi yang hebat. Lalu akhirnya dia kata kepada doktor, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan, disukai oleh Allah Ar-Rahman. Dan dia bersebut subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata di doktor, akhirnya orang ni meninggal di atas kalimah yang disukai oleh Allah. Jadi orang ni bila dia tahu sesuatu hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni adalah harta perbendaharaan agama yang tidak ternilai. Cuba tuan-tuan, bila kata-kata seorang tok guru yang kita sayang, yang kita hormat, yang kita respect, datang ke rumah kita bagi tahu kepada kita satu ilmu, kita rasa ya Allah, mahalnya ilmu tersebut. Tiba-tiba hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu saya, sebelum daripada kita sambung kitab kita ni, menjadi kewajipan bagi setiap seorang muslim meletakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya pada kedudukan yang sepatutnya.
Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 benda siapa yang ada padanya perkara ni, dia akan mendapatkan kemanisan iman. Nombor 1 sekali, Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bererti kedudukan Nabi dalam hati kita setelah daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita paling sayang sekali di kalangan makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana batang tubuh dia, kerana Nabi dia nama Muhammad bin Abdullah, tak. Kerana dia adalah utusan Allah. Pagi tadi kita dah baca satu zikir yang istimewa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Pagi tadi kita baca dah 3 kali, malam ni kita baca pula 3 kali. Pakat baca sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mantap bunyi mana tu? Sekali lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 2 kali dah. Sekali lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita faedah yang sangat besar. Faedah yang sangat besar. Siapa yang sebut perkara ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi dia syurga. Apa dia? Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Maka antara maksud redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, iaitulah kita meletakkan petunjuk Nabi dalam hati kita pada kedudukan yang paling tinggi. Seorang syekh nama dia Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syahlub, dia tulis satu kitab, tajuk kitab tu Al-Muallimul Awwal. Muallim yang pertama. Muallim yang pertama. Maknanya dalam hidup kita, guru hak paling tinggi kedudukan, muallim hak paling tinggi kedudukan, tok guru yang paling tinggi kedudukan, yang paling mulia dalam hati kita. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Makna perintah Nabi kepada kita berpegang teguh dengan sunnah dengan sungguh-sungguh. Jadi sebab tu kita baca buku ni menambahkan kecintaan kepada kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang-kadang sunnah Nabi tu mungkin kita tengok remeh, tapi dia tidak remeh kalau sandaran dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seringkas masuk kaki ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan,
pakai selipar kaki kanan, buka selipar kaki kiri, walaupun seringkas tu. Pakai baju masuk kanan dulu, pakai seluar masuk kanan dulu, potong misai kaki kanan pula, potong misai belah kanan dulu, cukur bulu tiak bawah kaki kanan dulu. Pasal kita dengar Nabi SAW sebut, ataupun Aisyah radhiyallahu anha sebut, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan belah kanan dalam urusan pakai selipar, dalam urusan sikat rambut, dalam urusan bersuci, dan dalam semua urusan Nabi mulakan dengan sebelah kanan. Melainkan dalam urusan-urusan yang najis ataupun kotor, masuk tanda, basuh istinja kaki tangan kiri seumpama ni, lain makan tangan kanan, minum tangan kanan, jabat tangan kanan. Kita buat sebab apa? Sebab kita tahu Nabi SAW suka. Jadi inilah kedudukan sunnah patutnya dalam hati kita. Saya sebut tu bau bak kanan, bau bak masuk masjid. Sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Kalau kita belajar ulama hadis, dia akan apa? Sunnah ni apa? Kullu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Semua yang disandarkan kepada Nabi, semua benda yang disandarkan kepada Nabi, daripada perkataan hak Nabi sebut jadi sunnah, daripada perbuatan hak Nabi buat jadi sunnah, atau takririn atau pengakuan, Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi bila orang buat Nabi akui benda tersebut jadi sunnah, atau sifatin khalqiyah atau sifat kejadian Nabi, rambut Nabi lagu mana, senyum Nabi macam mana, jalan Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, hidung Nabi orang sebut macam mana, dada bidang Nabi, fizikalnya Nabi, atau khuluqiyah atau sifat akhlak Nabi, senyum dia, bicara dia, buat baiknya dia, pandangan dia, cara dia berjalan. Ulama ni bila kumpul biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cari semua benda yang ada kaitan dengan Nabi. Yang penting dia cari yang betul-betul autentik, yang sahih berdasarkan sanad, dan dia menolak hadis-hadis palsu. Sebab kadang-kadang ada juga orang dia reka, Nabi tak kata, Nabi tak sebut, benda tak ada dalam agama, tapi dia reka, lepas tu dia tepek nama Nabi. Akhirnya jadilah hadis palsu. Hadis palsu tolak, dia bukan kategori sunnah, dia adalah pendustaan terhadap Nabi. Tapi kalau hadis yang sahih, hadis yang hasan, tapi kalau ataupun hadis dhaif yang ada penguat dia jadi hasan li ghairihi, maka semua bentuk hadis-hadis ni dia adalah sunnah Nabi. So kita nak tahu benda ni, kita kena belajar. Kita nak tahu benda ni, kita kena belajar. Ada satu lagi kitab, bukan kitab ni lah, kitab lain, kita tak baca lagi kitab tu. 1000 sunnah sehari semalam. Penulis tu kata, kalau kita perhati dalam hidup kita ni, benda perkara sunnah yang mampu kita buat, kita compare dengan kehidupan Nabi, dengan kehidupan kita, benda yang sama, tapi kalau kita buat sama seperti Nabi, kita dapat buat 1000 sunnah sehari. Bermula daripada bangun tidur, baca doa, pakai baju macam mana, masuk tandah macam mana, keluar tandah macam mana, gosok gigi macam mana, ambil wuduk macam mana, semualah daripada bangun sampai tidur.
kita boleh beramal, kita boleh buat lebih daripada 1000 sunnah sehari semalam. Dahsyat tuan-tuan. Kalau kita boleh, apa panggil? Imam Bukhari ni kan, Al-Imamul Bukhari rahimahullah, antara sebab dia boleh tulis Sahih Bukhari, dia kumpulkan hadis Nabi. Imam Bukhari ni dia bukan ulama hadis saja, dia juga ulama yang faqih, ilmu fiqh dia juga tinggi. Cuma dia dalam istikharah dia nak tulis kitab ni bab fiqh ke bab hadis. Dia nak tulis kitab ni nak tulis bidang fiqh ke nak tulis bidang hadis. Dia salah istikharah. Akhirnya dia mimpi, dia tengok Nabi SAW dari arah belakang. Kemudian dia berjalan, detak tapak kaki dia betul-betul atas bekas tapak kaki Nabi. Ini disebut dalam muqaddimah Sahih Bukhari, syarah dia. Dia letak tapak kaki dia sama-sama. Maknanya dia nak ikut Nabi ni betul-betul seperti hak Nabi sungguh. Nabi jalan tapak kaki tu, dia letak tapak kaki dia betul-betul atas bekas tapak kaki. Tak. Lepas tu dia jukuk teguh dia kata, aku rasa nak tulis dalam bidang fiqh daripada hadis. Akhirnya dia tulislah Sahih Al-Bukhari. Nak sebutnya begitu cintanya para ulama kepada sunnah. Cintanya kepada sunnah. Baik, kita sambung bacaan kita. Surat 29. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ar-Risalah, kitabnya Ar-Risalah. Kata Al-Imam Syafi'i, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan sesuatu. Jadi satu bab benda hak Nabi buat. Apa pula pandangan Al-Imam Syafi'i dalam bab hak Nabi tak buat? Okey, jadi ada sunnah ni, benda hak Nabi buat jelas kita nak buat. Tapi ada benda tu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa status dia? Kalau tanya Nabi buat, Nabi tak buat. So apa status dia? Kita nak buat ke tidak buat? Apa status dia? Ini bukan perkataan saya, sebaliknya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah, nombor muka surat 194. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan sesuatu. Okey, Nabi tak buat benda tu. Sementara tidak ada seorang pun selain baginda yang lebih suci. Makna selain daripada Nabi tak ada orang yang lebih baik daripada Nabi. Nabi tak buat, dan tak ada orang yang lebih baik daripada Nabi. Maka kita juga tidak mengamalkannya, kita pun tak buat juga, dia kata. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti beliau atau baginda yang tidak mengamalkannya. Jadi ada sebahagian orang yang sangat suka kepada sunnah, dia bukan sekadar buat apa hak Nabi buat, dia juga tinggal apa yang Nabi tinggal. Okay? Dia bukan sekadar buat apa yang Nabi buat, dia juga tinggal apa hak Nabi tinggal. Berdasarkan dalam perkara syariat, dalam perkara agama. Jangan pula kita kata Nabi dulu tak ada naik kereta, kita pun tak naik kereta. Bukan urusan tu maksud dia. Nabi dulu tak ada pakai kipas besar gini ni, tak ada ni, kita kena buang. Tak ada orang kata macam tu. Yang ulama sebut ni dalam bab amal ibadat. Dalam bab amal ibadat. Adapun dalam bab urusan dunia,
Urusan dunia ni makna urusan tak ada kaitan lah dari sudut amal ibadat ni. Cuma mungkin kita mengharapkan pahala yang dipanggil pahala secara tidak langsung. Kita pergi kerja mengharapkan pahala sebab rezeki yang halal. Itu tak apa. Jadi ada beberapa sahabat ni, masa tu dia tanam pokok kurma, dia buat talqih. Talqih ni tahu talqih? Tak apa, dia sini ada pokok salak. Tahu pokok salak? Buah salak tahu kan? Buah salak. Buah salak ni kalau kita nak cantik buah dia besar elok, kita kena buat macam mana? Kita kena talqih. Talqih ni makna kita kawinkan bunga dia. Keluar mangga tu, dia terbelah je mangga, kita pun ambil bunga pokok jantan, kita ketuk-ketuk dalam mangga tu, lepas tu kita tutup balik, biar proses pendebungaan dia tu jadi cantik. Akhir sekali lepas nama tu dia terbuka elok, buah-buah tu jadi besar. Pokok kurma pun buat macam tu juga. Pokok kurma macam tu ya. Kita tengok buah kurma besar, hak tanam tempat kita ni kecil halu-halu je. Memanglah sebab kita ni ikut dia naik je, baja pun tak letak, talqih pun tak buat. Kurma ni ajaib. Dia punya debunga pokok jantan tu, bau dia betul-betul macam bau air mani lelaki. Kalau tuan-tuan pergi sana, tanya, boleh ke tak? Dan kadang-kadang ada orang jual pun debunga tu, dia jual dalam botol. Orang buat macam-macam lah, ubat lah, dia boleh makan. Ala kullin, satu hari Nabi SAW dia lalu dekat para sahabat yang tengah buat talqih tu, tengah mengawinkan bunga pokok kurma. Jadi Nabi SAW tanya sahabat ni membuat apa ni? Sahabat pun kata, Rasulullah, kalau kita tak buat macam ni, buah tak jadi cantik. Kalau buat macam ni, buah jadi elok. Nabi SAW kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bak ni kamu lebih tahulah urusan dunia kamu. Bak bercucuk tanam, nak tanam macam mana, nak cucuk kau, nak potong kau, nak buat macam mana, itu urusan dunia kamu, kamu lebih tahu. Jadi Nabi serahkan urusan tu kepada sahabat-sahabat. Jadi kalau kita ada kajian apa semua tu tak ada masalah. Masalah yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i ni adalah masalah ibadah yang tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung lagi. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in, periwayatan syariat yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 macam. Yang pertama, meriwayatkan perkataan Nabi. Yang kedua, meriwayatkan perbuatan Nabi. Yang ketiga, meriwayatkan ikrar, yakni pengakuan Nabi atas perbuatan sahabat. 3. Yang keempat, periwayatan sahabat tentang sesuatu perbuatan yang memiliki sebab namun baginda tidak melakukannya. Benda tu ada sebab tapi Nabi tak buat, maka dia termasuk daripada sumber agama juga. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, sumber agama ni Pak, hak Nabi buat, hak Nabi kata, hak sahabat buat dan diiyakan oleh Nabi, dan yang sahabat kata Nabi tak buat. Boleh faham? 4 perkara. Jadi kalau sahabat kata, orang tanya sahabat macam ni, sahabat kata Nabi SAW tidak melakukannya. Gitu. Jadi sahabat ni juga dia ingat apa hak Nabi tak buat, selain daripada dia ingat apa hak Nabi buat. Begitu cintanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai dia ikut betul-betul.
Hak Nabi buat dia buat, hak Nabi tak buat dia tak buat. Sambungannya, setelah itu Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan hal tersebut pada juzuk yang sama dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dengan ungkapan yang menarik. Periwayatan para sahabat terhadap suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis. Sahabat kata Nabi tak buat ni ada dua jenis. Yang pertama, atau dua-duanya sunnah, dua-dua dikira sunnah. Yang pertama, penjelasan dari para sahabat bahawa baginda meninggalkan amalan tersebut, amalan tertentu, dan tidak melakukannya seperti sabda baginda berkaitan para syuhada perang Uhud. Maka jangan dimandikan dan jangan disolatkan. Ni Nabi tinggal. Hak Nabi tinggal apa dia? Bila berlaku perang Uhud, kumpulkan mayat-mayat sahabat hak mati syahid, patutnya mayat-mayat ni dimandikan dan dikafankan. Tak? Tapi Nabi kata kepada sahabat, janganlah dimandikan dan janganlah disalatkan. Tanamlah macam ni. Ini maksudnya orang yang mati syahid. Juga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sabda baginda dalam solat hari raya, tidak ada azan, tidak ada iqamat. Betul? Benda ni sunnah dak azan, sunnah dak iqamat, tak sunnah. Jangan pula tiba-tiba ada orang yang kata, kita kan nak panggil orang solat. Jadi lepas daripada orang balik semayang subuh, kita janji 8.30 kita nak semayang raya. Maka 8 suku kita pun panggil orang semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kata, apa hal dia orang ni? Apa ni azan apa? Azan solat raya. Soalan saya, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kita azan untuk solat raya? Tuan-tuan tak pernah buat kan? Mujurlah, alhamdulillah tak pernah buat. Sebab itulah sunnah. Sunnah Nabi apa? Pada solat raya tidak ada azan, tidak ada iqamah. Solat jenazah sama juga, ada iqamah. Mari kita semayang jenazah, pakat mari ramai-ramai pukul berapa nak semayang? Pukul 11. Siapa aku pukul 11 tak nak kata, boleh dah ni. Tok Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qamat, nak semayang apa? Nak semayang jenazah. Boleh kata Pak Alif begitu? Tak boleh. Pasal apa? Sebab sunnah Nabi dalam masalah tersebut Nabi tak buat. Nampak tak? Kita dengan Nabi ni bila kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, apa hak Nabi buat kita buat, apa hak Nabi tak buat pun kita tak buat. Jangan pula kita buat, aku rasa bagus juga. Apa salahnya? Sebab kita azan ni lafaz memuji Allah. Dia punya ayat power. Qomat ni bukan daripada kita panggil, mari. Baik kita qomat lagi sopan ayat ni. Tak boleh. Ada tak orang solat jenazah zaman Nabi? Ada. Nabi qomat tak? Nabi tak qomat. Ada tak solat raya zaman Nabi? Ada. Nabi azan ke? Tak. Nabi qomat ke? Tak. Maka panggil solat raya, solatu jami'ah, semayang, kita nak semayang dah ni. Kok Allahu Akbar, gitu je terus lalu. Tak perlu azan, tak perlu qamat. Kalau tiba-tiba ada orang mari ajak azan dan qamat, kita kata orang ni menyelisihi sunnah. Walaupun dia kata azan tu sunatkan azan kan. Memang sunat azan pada salat fardu, tapi tak ada sunat azan dalam salat
raya. Kalau dia kata hukum azan tu apa? Sunat. Betul dalam solat fardu. Tapi kalau dia kata solat raya, kita kata itu menyelisihi sunnah. Apa tak? Boleh faham tak ni? Mungkin ada orang terlebih rajin kita. Terlebih rajin. Maya raya pun yang qomat je, azan juga naya kita. Ini kaedah dalam agama. Serta sabda baginda berkaitan dengan salat jamak yang dilakukannya tidak ada bacaan tasbih di antara keduanya dan tidak ada bacaan tasbih selesai mengerjakan salah satunya. Macam mana? Kita salat jamak ni, antara dua salat jamak ni ada tak zikir selepas salat? Tak ada. Maya salat Allahu Akbar 2 rakaat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tu qomat lalu sembahyang tu asar 2 rakaat. Hai, kita kata rugilah kita kan ada zikir selepas solat. Jadi dia pun lepas solat jamu qasar zuhur tu Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang pula tarik Subhanallah walhamdulillah, zikir setengah jam zikir. Bila kata, apa mu zikir ni? Sunat ke zikir ni? Boleh tak kita kata macam tu? Jawapannya tak ada. Sebab Nabi SAW antara dua salat jamak, Nabi tidak menyelang-nyelinya dengan tasbih. Kita tak boleh kata, bagus kan, subhanallah kan dapat pahala, alhamdulillah kan dapat pahala, Allahu Akbar kan dapat pahala. Kenapa kita tak baca zikir antara dua solat? Jawapan dia, sebab Nabi tak baca. Betul tak? Sebab Nabi tak baca, maka kita tak baca sebagaimana Nabi tak baca. Itulah bentuk kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pula baca tak jadi lebih warak kita. Tak ada orang tiba-tiba baca selepas jamak tu, solat jamak zuhur, antara zuhur dengan asar tu jamak, dia baca zikir lepas sembahyang, kita kata oh dia iman dia hebat. Kita tak kata gitu. Kita tak kata dia soleh, dia warak, kita tak kata. Sebaliknya kita kata dia menyelisihi sunnah. Sebab dia telah buat sesuatu yang Nabi tak buat. Dan Nabi pernah tak sembahyang jamak? Betul, Nabi pernah sembahyang jamak. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Mana sebab tu ada, dan Nabi meninggalkan perkara tersebut. Oh, yang ni payah tuan-tuan, kita nak faham bab ni. Melainkan orang yang dalam hati dia kecintaan terhadap sunnah tu sangat-sangat tinggi. Okey, kita sambung lagi. Dan riwayat-riwayat beliau yang semisalnya. Itu yang pertama. Yang jelas sahabat kata Nabi tak buat. Yang kedua, tidak ada riwayat dari sahabat yang menunjukkan Nabi buat ke Nabi tak buat. Benda tu tak ada dalam riwayat. Benda ni tak ada pun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kerana sekiranya dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya para sahabat memperhatikannya dan mengajak orang-orang agar melakukannya. Begitu pula sebahagian besar atau salah satu dari mereka pasti akan meriwayatkannya. Kalau benda tu Nabi buat, mesti sahabat riwayat. Oleh kerana itu, manakala tidak ada satu pun sahabat yang menceritakan atau meriwayatkan dalam kumpulan catatan mereka, berarti amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama tadi ada riwayat sebut Nabi tinggal.
Berarti memang jelas Nabi tak buat. Jenis yang kedua, tidak ada riwayat pun Nabi buat dan tidak ada riwayat pun Nabi tinggal. Bererti memang tak ada, Nabi tak buat lah benda tu. Memang tak ada dari sudut riwayat. Nak kata Nabi buat, memang Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, mesti sahabat akan bagi tahu. Dan tak ada pula riwayat yang jelas melarang perbuatan tersebut. Cuma tak ada riwayat Nabi buat. Okey, macam mana? Okey. Seperti baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mandi untuk mabit di Muzdalifah. Betul ya? Untuk melontar jumrah, untuk ziarah atau tawaf ziarah, atau untuk salat istisqa. Kita tahu Nabi ini dia mandi sunat nak pergi salat Jumaat. Nabi mandi sunat nak pergi salat raya. Okey. Nabi bersihkan diri untuk tawaf tawaf umrah atau tawaf qudum. Tiba-tiba ada tak perbuatan Nabi mandi waktu nak mabit di Muzdalifah? Contoh, tak ada riwayat. Contoh yang lebih jelas juga tuan-tuan macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu malam Muzdalifah, ada riwayat sahabat Nabi tidur. Yang malam Muzdalifah, kita mabit di Muzdalifah, esok hari melontar. Tuan-tuan, musim haji ni kita cerita haji sikit lah. Hak segi haji dia boleh terbayang lah. Jadi malam Muzdalifah tu Nabi tidur. Tiba-tiba ada orang kata sunat kita mandi malam Muzdalifah, sedangkan benda tu tak ada dalam riwayat Nabi. Ataupun dia kata sunat kita berqiyamul lail waktu malam Muzdalifah. Jadi tak ada dalam riwayat. Hak ada dalam riwayat Nabi malam tu tidur. So macam mana? Okay. Ataupun mandi untuk solat istisqa. Solat istisqa, tahu solat istisqa? Solat minta hujan. Pak kita ni memang cara benar solat minta hujan. Pasal kalau boleh minta jangan hujan ada. Semalam saya pergi ke terminal tempat jemaah haji berkumpul. Ada kebetulan ada dokumentari orang Arab datang, dia buat dokumentari. Sebab tu saya tak boleh datang semalam tu, minta maaf lah. Asal-asalnya program tu nak petangnya tapi sampai ke malam. Alik tengah malam balik semalam. Jadi penterjemah untuk orang Arab buat dokumentari perjalanan jemaah haji Malaysia. Dia pilih satu orang buat dokumentari haji ni daripada rumah dia sampai ke Mekah. Kameraman Arab, jurucakap Arab. Jadi dia nak ambil tak reti bahasa, dia pun minta saya jadi penterjemah. Gagilah kita semalam. Ingat kau petang dah siap sampai malam hari tak balik lagi. Di rumah jemaah haji dekat Putrajaya, sampailah ke Hotel Moving Peak pukul 2 pagi. Jemaah nak bergerak ke airport tu, saya kata tak larat dah kita, tak larat. Isyak dah kita. Sambung sikit lagi lepas isyak dah. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Baik. Cerita tadi nak cerita pasal solat istisqa lah. Dia orang Arab tu semalam, dia kata alhamdulillah hari ni penggambaran kita tak hujan. Aku biasa tak pernah lagi minta tak hujan. Kalau duduk tempat aku suruh doa semua biarlah hujan. Dan aku paling gembira kalau turun hujan. Kecuali bila duduk di Malaysia ni aku rasa banyak sangat hujan dia tu. Patutlah pak kita ni tak solat istisqa pasal kita ni jarang minta hujan, sebaliknya kita minta tak hujan. Kalau tiba-tiba dalam solat istisqa, dalam solat gerhana, Nabi SAW tidak diriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW mandi sunat sebelum pergi solat istisqa. Maka para sahabat pun tidak menyatakan sunat kita mandi untuk pergi solat istisqa kerana Nabi SAW tidak melakukannya. Nampak? Macam tu sahabat jaga perbuatan Nabi. Benda hak tidak ada riwayat Nabi sebut, maka mereka tidak akan kata Nabi buat ke Nabi tak buat. Dia kata begitulah keadaan Nabi SAW. Malah ada seorang sahabat, seorang sahabat nama dia Ammarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu. Satu hari dia pergi semayang solat jenazah pula, solat Jumaat. Dia pun masa tu naik khatib atas mimbar. Nama khatib tu Bishr bin Marwan. Bishr bin Marwan waktu khutbah, dalam doa khutbah, kan bila kita apa tu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, tuan-tuan perhati tak atas mimbar khatib tu, kita bawah ni pakat tengok tadah tangan belakang tak? Khatib atas tu, siapa dia pernah tengok khatib akak tangan? Tak ada kan? Tak ada. Dan memang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i pun tak boleh angkat tangan khatib atas mimbar, angkat tangan doa. Sebab apa? Dalam satu hadis, dalam satu riwayat, Bishr bin Marwan ni dia naik atas mimbar, waktu doa khutbah dia tak ada tangan macam ni. Jadi seorang sahabat duduk bawah mimbar, dia pun tengok, terkejut dia tengok Tok Khatib akak tangan dalam khutbah, tak ada tangan macam ni. Dia kata apa? Qabbahallahu hatainil yadaini, semoga Allah memburukkan dua tangan itu. Dia kata gitu, semoga Allah memburukkan dua tangan itu. Kata Ammarah bin Ru'aibah ni, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isbi'ihi al-musabbihah. Dia kata aku telah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi khutbah, Nabi tak angkat tangan macam ni. Nabi tidak lebih daripada Nabi, melainkan Nabi angkat satu jari.
Kalau Nabi nak angkat tangan, Nabi angkat jari dia, Nabi tunjuk Allahumma syahad. Jadi sahabat ni bila dia tengok orang angkat tangan dalam khutbah, sedang dia nampak dengan mata kepala dia waktu dia semayang Jumaat dengan Nabi, dia tengok Nabi tak angkat tangan. Padahal kalau kita kata angkat tangan je pun, punyalah sahabat ni sayang kepada sunnah Nabi. Dia kata apa kepada orang yang angkat tangan? Semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu, kerana aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah baginda melebihkan dalam khutbah dia melainkan angkat jari dia. Tu dia dalam khatib lah. Hak bawah ni perbahasan panjang, tapi saya juga katakan kalau khatib tak angkat, kita pun boleh saja kita tak angkat. Pasal kita doa ikut dengan khatib. Intinya, isunya ialah apa? Kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat apa yang Nabi buat, kita tinggal apa yang Nabi tinggal. Dan kalau boleh kita nak menyerupai apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan ni luas, tapi itu kunci dia, saya boleh bagi tahulah kepada tuan-tuan. Perbahasan tu panjang, detail lagi semua tu. Tu kita bedah kitab lain pula lah. Tapi kuncinya asas, bila seorang tu cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga cuba untuk mengikuti apa yang dilakukan atau diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dalam doa waktu khutbah, pada salat Idul Fitri, juga salat Idul Adha. Dalam khutbah Nabi hanya angkat, melainkan khutbah istisqa. Khutbah Nabi minta hujan. Itu memang Nabi angkat tangan dia sampai nampak putihnya ketiak. Orang sahabat kata nampak bayar putihnya ketiak Nabi kerana tingginya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat waktu khutbah doa istisqa. Nabi doa minta hujan. Lain daripada tu sahabat tak tengok Nabi angkat tangan. Jadi mereka berpada dengan apa yang diriwayatkan atau disampaikan kepada mereka, ataupun apa yang mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah ni luas dalam segala bentuk kehidupan kita. Yang penting kita letak hari ni satu kaedah, aku kalau boleh nak menyerupai, nak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan, kerana Allah yang kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik, yang lemah, yang kurang daripada kekurangan saya, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.